أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa khabar ini? Alhamdulillah Ustaz, ya, kita meneruskan surah Al-Hajj ya pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus ceria gembira kita memahami tentang syiar Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin bagi sebahagiannya tidak dapat menunaikan haji pada tahun lepas ataupun sudah lama menunaikan haji ataupun berniat untuk dimudahkan urusan pergi ke haji ke bumi Makkahul Mukarramah. Kita ingin bersama memahami apakah semangat, apakah intipati daripada seruan rukun Islam yang kelima ini bersama dalam halaman yang ke-336. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 336. Bermula daripada ayat yang ke-31 hingga 35, kita akan melihat kepada syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud syiar? Ini yang kita akan sama-sama baca pada hari ini, dan kemudian diingatkan pada ayat 36 hingga 37 membaca bismillah, ya, basmalah ketika memotong al-budan. Apa maksud al-budan? Kita akan sama-sama baca dan lihat selepas ini. Memakan sebahagian dan memberikan sebahagiannya kepada fakir miskin dan yang memerlukan. Ini yang disampaikan pada ayat 36 hingga 37, diikuti pada ayat 38 pembelaan Allah kepada kaum beriman walaupun mereka itu adalah orang-orang yang sentiasa beramal, tetapi ada pihak musuh yang sentiasa khianat dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan lihat bagaimana Allah melindungi kepada orang beriman pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 31 hingga 35 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kita pada hari ini meneruskan pengajian kita. Itulah pada muka surat yang ke-336. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala memahami kalamnya, dan itulah kita akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-31 hingga 35 ya, Safas Ya, 31 35. Pentingnya kita membuat sesuatu dengan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح
الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 31 hingga 35 untuk sama-sama kita memahami tentang apakah semangat haji yang disampaikan dalam surah Al-Hajj ini Ustaz ya. Sebenarnya bila dapat pergi ke sana ataupun yang telah pun kita menunaikan haji ataupun akan menunaikan haji, surah Al-Hajj ini adalah satu surah yang memberi panduan kepada kita ya. Seawal daripada surah ini mengingatkan bahawa sebenarnya as-saah itu ada cabaran asy-syaitan. Itu sebenarnya ya, iaitu mindset untuk kita pergi kepada as-saah itu, persediaan ke sana itu ditipu ataupun digoda oleh syaitan. Dan al-hajj ya, rukun al-hajj ini, haji ini adalah untuk kita mendapat latihan bagaimana peristiwa as-saah di mana kita dikumpulkan beramai-ramai dan sama sahaja. Kalau di as-saah ataupun pada hari pembalasan nanti ialah tanpa pakaian, tetapi kalau di hari Mekah itu saatnya, kalau di haji itu pakaiannya sama saja, semua sama, tidak ada brand, tidak ada jenama, tidak ada pangkat. Dan apakah yang perlu dibuat pada ayat 31? Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ini istilahnya hunafa lillahi ghairu musyriki nabi. Lawan kepada hunafa ini istilahnya junafa Ustaz ya. Junafa ini maksudnya adalah yang bias, iaitu yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan di sini bahawa pergi ke haji ini adalah untuk kita menyucikan diri kita hanif, iaitu betul-betul lurus ibadah kita, amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh syirik. Tidak boleh pergi haji dengan duit haram contohnya, ataupun pergi dengan duit rasuah kan. Guna rasuah untuk pergi haji untuk nanti nak bersihkan harta, tidak boleh. Ya, malah ada pula yang kata dia pergi dengan pakej yang 100,000 200,000 ringgit ya. Kemudian sampai ke sana dia mungkin dia kata bahawa saya pergi hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah, tetapi dia duduk dekat hotel je Ustaz.
Semayang kat dalam hotel je. Pasal dia kata bersambung dengan Kaabah tersebut, itu sebenarnya menunjukkan bahawa jiwa itu tidak hanif, tidak lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga-jaga. Dan lebih daripada itu, jangan syirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Ini adalah satu perumpamaan yang amat kuat, amat strong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Pasal ada yang kata bahawa susah nak faham perumpamaan ini ustaz ya. Tentang barang siapa menyekutukan Allah seakan-akan dia jatuh daripada langit. Lalu disambar oleh burung. Sebenarnya bagi orang-orang di Mekah itu, bila mereka ini tidak percaya kepada Allah, apakah mindset mereka? Mereka nak membina nama yang bagus. Itu adalah perkara kalau kita bercakap dengan kawan kita atheist ataupun yang tidak beriman pada hari akhirat, apa yang berlaku ialah cakap pada mereka ya, apakah yang mereka nak bina? Mereka akan bina nama yang baik sebelum mereka mati. Pasal lepas mati mereka tak percaya dah ada hari akhirat. Dan bagi orang musyrik, bila mereka bercakap tentang mereka nak bina nama yang bagus, mereka akan buat apa? Mereka akan berjuang di medan perang. Ya, berjuang di medan perang. Dan kalau orang yang berjuang di medan perang, tiba-tiba bila dia berada di satu tempat yang tinggi, ya, tetapi kalah, dapat diserang oleh orang daripada bawah, itu istilahnya faka'annama kharra minas sama'. Mereka itu adalah seperti terjatuh daripada tempat yang tinggi. Kemudian kerana mereka ini telah dikalah, ya, bukan sekadar daging tulang mereka itu tidak diuruskan, malah dia jatuh dan fatah tafuhu tayr, iaitu disambar oleh burung. Itu perumpamaannya. Maksudnya tubuh badannya itu Ustaz ya, dia hancur dan tak ada orang uruskan. Dia kalau orang yang namanya bagus, walaupun syahid di medan perang ataupun terkorbanlah kalau bukan Islam pun, dia punya jasad itu disemadikan dan diletakkan di kubur ke di tempat tanam dan diberikan nama, oh dia adalah pahlawan bagi negara sekian. Tetapi kali ini Allah menyatakan tak ada, ya, disambar oleh burung, au tahwi bihir rih fi makanin sahiq, iaitu apabila dia diterbangkan daging-dagingnya itu ke tempat yang tidak dikenali, sampai tempat yang jauh, sehingga kan dia akan dikutuk, ya, dia ni dah kalah dan kemudian dia ini adalah pengecut disebabkan tidak menang di dalam kehidupan. Ini adalah satu perumpamaan tentang orang yang tidak bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesannya tuan-tuan. Maksudnya ialah namanya buruk di atas muka bumi ini, dan orang-orang begini kerana dia tidak percaya kepada satu perkara, namanya adalah as-saah. Tetapi bagi kita yang percaya pada as-saah, kalau katakan syahid meninggal pun dia tetap juga dimuliakan, dan kalau menang dia juga tetap dimuliakan. Maka pada ayat 32 Allah menyatakan, demikianlah perintah Allah, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal ini timbul daripada ketakwaan hati. Yu'azzim sya'airallah. Misalnya kita telah tengok sebelum ini, dia adalah perasaan kita membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Kaabah, dia rasakan bahawa hatinya itu rasa ta'zim, dia rasa subhanallah azim bila dapat melihat Kaabah. Tapi ada orang bila dia tengok Kaabah, dia kata ada apa? Kan, dia tengok tak ada apa pun, tengok makam Ibrahim, tengok yang tapak kaki tu yang ada dalam cermin tu Ustaz kan, dia kata tak ada apa pun kan. Pergi pada Hijr Ismail, tak ada apa pun. Itu adalah tanda bahawa hati ada masalah. Hati ada masalah kerana tidak ta'zim. Yu'azzim sya'airallah. Sya'airallah ini adalah syiar yang menyebabkan syuur, perasaan kita itu terunggah Ustaz ya. Dia bila tengok kepada Masjid Nabi, dia kadang-kadang menangis, ya, disebabkan apa? Ini bukannya tiba-tiba sebesar ini Masjid Nabawi ini, tetapi dulu Nabi kecil sahaja, ya, rumahnya kecil sahaja. Itu pun maksudnya apa? Tetap Nabi berjuang dalam kehidupannya, dan kita mendapat kebesaran dengan dapat pergi Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Ini adalah cara berperasaan. Quran membina cara berperasaan kita, kerana ia bukan sekadar satu kotak hitam, ya, empat segi, tetapi ada sejarah perjuangan Nabi Ibrahim sejak Nabi Adam alaihissalam bila kita bertemu dengan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dinamakan taqwal qulub, iaitu hati kita itu ada takwa. Kalau perasaan itu tidak ada, maksudnya hati itu masih lagi ada masalah. Kita nak baca ayat 33 untuk mengingatkan kepada kita tentang
apakah manfaat-manfaat yang ada dalam peristiwa haji ini, dan ia adalah satu sejarah panjang. Kita adalah penerus legasi daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat 33 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah Ustaz, kita nak sambung ayat 33. Maknanya syiar orang yang membesarkan syiar agama Allah ni, dia ada tanda, dia ada takwa dalam hati, takwa, ya. Itu petandanya. Jadi kalau katakan hati itu tidak dirawat, ya, dia tak rasa ta'zim kepada syiar Allah, Ustaz. Jadi hati kalau tak dirawat ni macam orang sakit lah. Betul. Kan, bila dah sakit tu, dia kalau dia sakit, dia dah tak rasa makan pun tak sedap, Ustaz. Muntah boleh kan. Jadi bila tengok Kaabah, orang cakap pasal Kaabah, dia rasa macam nak muntah dengar kan. Itu tanda masalahnya hati sedang ada penyakit. Tapi kalau takwa itu ada, dia rasa ya Allah, bila lagi ya Allah, tolong ya Allah, tolong mudahkan urusan aja. Begitu bila hati itu ada kesihatan. Betul, masya-Allah. Inilah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Dia bukan korban ni isu makan daging tu. Kalau isu makan daging, kita boleh beli daging dekat mak, dekat pasar. Tapi isu syiar itu bila diagungkan, ditakbir, dipertontonkan syiar, dirasai, itulah sebagai tanda syukur. Dan mudah-mudahan insya-Allah ayat 33, lakum fiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila al-baytil atiq. Bagi kamu padanya haiwan sembelihan ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, iaitu di sekitar Baitullah Al-Haram, Kaabah yang berada di Makkahul Mukarramah. Allah menyatakan tentang perkara ini, salah satu peristiwa penting dalam haji ini adalah penyembelihan, Ustaz, ya, tentang hari nahar, hari sembelih. Dan binatang ternakan ini dia ada manfaatnya. Kita boleh saja menunggangnya, kita boleh ambil susunya, ila ajalim musamma, sehinggalah pada satu masa, iaitu dia kena sembelih, dan kemudian dia disembelih di sekitar Baitul Atiq. Walikulli ummatin, ya, dan kaedah ini adalah satu mansakan. Mansakan ini manasik, satu syariat. Mungkin ada yang kata apa yang specialnya tentang kambing ataupun unta disembelih liyadhkurus mallahi ala ma razaqahum bim bahimatil an'am. Apa yang specialnya kalau dapat biri-biri begini, ya, ataupun kalau kita dapat lembu bila berada di Makkahul Mukarramah itu sendiri, apa yang istimewa bila ia disembelih dengan nama Allah? Ia adalah lambang kepada mansakan ataupun manasik syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan legasi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini penting. Kerana apa? Kerana dalam agama Kristian ataupun dalam agama Yahudi caranya berbeza, ya, cara mereka berbeza. Dan lebih daripada itu, bila orang-orang di Mekah itu dia kata bahawa kami sembelih, ya, tetapi mereka sembelih dengan nama apa? Dengan nama-nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita dapat makan nasi Arab, Ustaz, ya. Kalau sekarang lah, kan, kita dapat makan nasi Arab, kambing gulik ke apa sebagainya. Bila ia disembelih dengan nama Allah, ia adalah satu perkara yang besar. Ia adalah satu perjuangan ketauhidan daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wabashshiril muhbitin, pada ayat 34. Allah kata ucapkan tahniah kepada muhbitin. Siapa muhbitin? Muhbitin ni khabata macam kalau tanah, Ustaz, ya, bila lepas air turun, hujan turun itu jadi lembut begitu, itu namanya adalah khabata. Jadi muhbitin ini adalah orang yang hatinya lembut. Bila dia pergi haji itu jadi hati lembut. Mengapa jadi hati lembut? Yang pertama, dia selalu ingat Allah. Bila diingatkan nama Allah, dia gemetar. Nombor duanya ialah dia bersabar ketika haj. Dan ketiganya wal muqimis salah, dia mendirikan solat betul-betul berjemaah di masjid. Dan yang keempatnya, dia selalu berinfak. 4 amalan inilah yang membina muhbitin.
di dalam haji, ya. Dan kalau kita belum pergi haji ataupun dah balik haji, inilah amalan yang kita perlu jaga untuk memastikan kita dapat spirit semangat haji yang sebenar-benarnya. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu kharra ataupun kharara, terjatuh ataupun tersungkur. Kita akan lihat nanti bagaimana, ataupun kalau kita lihat di dalam al-Quran ini 12 kali disebut di dalam al-Quran, maksudnya ialah kita ini tersungkur kalau bagi orang yang mengingat nama Allah. Dan lebih daripada itu nanti kita akan lihat bagaimana peristiwa unta disembelih. Kita berehat sebentar, tetapi kita akan sama-sama lihat kembali selepas ini apakah pelajaran yang penting. Kita tahu surah Al-Hajj, Ustaz, ya. Surah Al-Hajj ini dia adalah latihan antarabangsa untuk melembutkan hati. Pasal hati ni dia suka berhujah, dan bila suka berhujah, berjidal, dia tidak buat persediaan untuk ke akhirat. Kalau dia ini lembut, dia akan selalu, hari ini saya sudah tak gementar mendengar nama Allah, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, contohnya bila azan gementar, okey, kita tak sembahyang lagi, saya sembahyang. Yang keduanya, dia bersabar atas kesusahan. Yang ketiga, mendirikan solat. Dan yang keempatnya ialah bila ada rezeki hari ini, tuan-tuan sudah infak ataupun belum. Kalau belum, kena cepat-cepat keluarkan. Kerana apa? Kerana itu lambang hati ini adalah seperti tanah yang lembut selepas air hujan disiramkan. Seperti hati kita bila disiram dengan wahyu daripada Allah, dia akan jadi lembut. Dan inilah hati salim untuk bersedia menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul daripada ketakwaan dalam hati-hati. Mudah-mudahan kita sentiasa mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah. Dan ibadat ni dia ada ibadat yang kita kata berkaitan dengan syiar. Kita solat berjemaah, ia dipertontonkan. Ibadat itu dipertontonkan. Kita melakukan ibadah korban, kita melakukan haji beramai-ramai, bertakbir, bertalbih dan sebagainya, ia dipertontonkan. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, dan rasanya memang menarik ayat semalam dan hari ini cerita pasal haji dan juga pengorbanan yang telah diasaskan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak ustaz ada seorang nama Ibrahim kan? Ada ustaz. Masya-Allah. Saya teringat tu. Ya, selalu saya ingatkan. Dan kadang-kadang bila nak tidur tu cerita sikit kan tentang apakah Ibrahim ni siapa sebenarnya. Maknanya anak ustaz selalu diperdengarkan kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Ini satu benda yang baik, kita jangan lupa ikon kita. Kita ceritakan kepada apatah lagi anak kita tu memegang nama insan yang mulia. Masya-Allah.
Okey, kita nak ambil sikit tajuk pada hari ini tentang martabat huruf-huruf yang tebal dalam Al-Quran. Dan hari ini kita nak lihat martabat yang akhir sekali, yang paling yang kelima. Kita kongsikan 5, dah kongsikan 4, hari ini yang kelima. Kita lihat di slide. Huruf mufakhamah. Mufakhamah tu istilah kepada huruf yang tebal lah. Mufakham, tebal. Ada 5 martabat, ada 5 tingkatan. Maka hari ini kita ambil tingkatan yang kelima, martabat yang kelima, huruf isti'la yang berbaris di bawah. Ini huruf isti'la, huruf yang tebal, yang martabat dia paling rendah sekali. Dia tak setebal baris atas. Ta, ada alif pula kat depan tu. Lagilah dia punya tebalnya martabat tinggi. Hari ini ialah huruf isti'la yang berbaris di bawah. Tebal juga, tetap tebal. Tapi tebalnya tak setebal martabat yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang kita dah kongsikan itu. Contoh pada huruf kha, khiyanatak, khiyanatak. Kha baris atas tebal juga, kha. Bila pergi baris bawah tak setebal baris atas. Khi, jangan sebut khi. Tu dah melampau. Itu takalluf atau mubalaghah. Tak menjadi mubalaghah. Kemudian huruf ta, tibaqa, tibaqa, ti, itu tebalnya. Jangan sampai tak tebal langsung pula. Tiba tukar kepada ta pula. Huruf sa pula, siyama, siyama, tebalnya. Huruf dha, dhilalin, dhilalin. Huruf dad, dhirara, dhirara. Kemudian huruf ghin, wa ghidha, wa ghidha. Okey. Baik, itu kita ambil contoh-contoh pada huruf-huruf isti'la tentang baris bawah. Dia hanya martabat yang kelima. Maknanya kita kena faham, bila baris bawah isti'la dia tetap tebal, tapi jangan sampai kita melampau dia. Macam huruf kha tadilah, khi. Satu lagi huruf qa, wa qila, jangan mustaqim, mustaqim. Jadi nak tebalkan sangat jangan. Baris bawah dia tak setebal baris atas. Sebab tu kita letak martabat dia. Mustaqim, mustaqim. Biasa saja. Mustaqim. Gitu saja. Jangan sampai kita melebih-lebihkan tebal, dan jangan pula sampai kita meringankan sangat. Mustaqim, jadi kaf pula. Itu pun tak nak. Nanti kita akan kongsikan huruf-huruf ada tak huruf-huruf yang terkesan dengan baris bawah. Huruf-huruf yang terkesan dengan baris bawah, insya-Allah kita kongsikan. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih juga kami kepada Ustaz Tirmizi berkongsi bagaimana membaca huruf-huruf Ustaz ya. Ada yang tebal, ada yang nipis sebentar tadi. Dan ia adalah satu disiplin yang penting untuk kita sama-sama mendapat manfaat yang maksimum daripada pembacaan Al-Quran kita, menunaikan haknya. Sebagaimana kita tahu juga bila kita bercakap tentang haji, ada hak-hak yang perlu kita fahami Ustaz ya. Jadi hak haji ini sebagaimana dinyatakan pada ayat 34, Allah menyatakan wabasyiril muhbitin, iaitu berikanlah ucapan tahniah, kabar gembira, tahniah kepada muhbitin. Pergi haji jadi muhbitin Ustaz ya. Jadi orang ini bagaimana bila balik haji tersebut, di haji itu dia akan gemetar bila nama Allah disebutkan. Ya, nama Allah ini dalam bentuk dia baca Quran, bila dia melihat syiar-syiar Allah, maka dia gemetar. Dia tahu bahawa saya bukan tiba-tiba sahaja melaksanakan ibadah ini, tetapi ia adalah satu perjuangan panjang. Nombor 2 ialah bersabar ya atas apa sahaja cubaan. Cubaan nak pergi tandas Ustaz ya, cubaan nak pergi berkumpul, cubaan nak kenakan ihram, kena slipper hilang dan sebagainya, cubaan. Dan nombor 3, mendirikan solat. Kerana apa? Kerana ialah nak ambil air sembahyang, nak merancang masa, bukan mudah. Bukan mudah kecuali orang yang muhbitin, hati lembut. Hati lembut dia tak adalah banyak songel Ustaz ya. Kalau tidak cakap dah Zuhur masuk Asar pula, dah Maghrib nak tunggu Isyak, tak nak balik ke tak nak balik, dah lapar dah ni. Dia banyaklah komplain kat situ kan. Tetapi muhbitin adalah orang yang kata tak apalah, saya tunggulah kejap. Ya, pasal saya tak nak lepaskan peluang untuk solat berjemaah di Masjidil Haram contohnya. Dan yang keempatnya, infak. Dan bercakap tentang infak ini, dia ada kaitan dengan al-budan. Mari kita baca ayat yang ke-36 hingga ayat 38. Apa itu al-budan? Nama lain bagi seekor unta Ustaz ya. Al-budan ini sebenarnya nama unta, tetapi unta ada namanya jamal ya. Ada banyak sangat nama di dalam tradisi Arab. Mengapa banyak?
Kita baca dahulu ayat 36 bersama Ustaz Tirmizi. 36 baik, alhamdulillah. 36 hingga 38 insya-Allah. Jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah ayat 36 hingga 38 untuk kita memahami bagaimana seruan Allah kepada muhbitin, kepada orang-orang yang hatinya lembut, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya pada ayat 35 ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada sebahagian daripada rezekinya itu diinfakkan, selalu diinfakkan. Dan bila berada di bumi haji ini, di bumi Makkahul Mukarramah, wal budan, ya, dan al budan ini adalah satu nama unta yang ada badan yang gemuk Ustaz ya. Al budan ini perkataan badan yang isinya itu bagus, ya, maksudnya berisi, bukannya unta kurus Ustaz, bukan unta kurus, bukan unta yang sekadar unta, ya. Ini adalah nama unta. Dan mengapa banyak sangat nama unta di dalam tradisi Arab? Pasal mereka ni, bagi mereka unta ni macam kereta Ustaz. Zaman kalau kita cakap di negara Arab pada waktu tidak ada kereta-kereta ini, kita cakap al-budan saja mereka anggap seperti yang amat mahal, yang amat dibanggakan, dan mereka gunakan ini, mereka bawa ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Mereka bawa sebagai kenderaan, kemudian mereka akan korbankan. Mereka korbankan dalam peristiwa haj ini sendiri. Ini adalah salah satu daripada syiar Allah, fiha khair. Itu adalah ada kebaikan yang banyak. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf, iaitu sebutkan nama Allah ketika dia sudah pun sawaf. Apa maksud sawaf? Sawaf maksudnya mereka binatang ini sudah disafkan Ustaz, telah diaturkan untuk disembelih untuk peristiwa nahar tersebut. Fa idza wajabat, bila sudah pun dia jatuh, bila dah jatuh junubuha, di atas sisinya, fakulu, maksudnya selepas itu dimasak dan diberikan makan, boleh makan, beri makan kepada al-qani' wal mu'tar. Apa maksud al-qani'? Al-qani' ini adalah orang yang qanaah, mereka sudah pun rasa berpada, mereka segan nak meminta bantuan makanan daripada orang lain, maka orang begini kita kena bagi juga makan. Mereka tak minta,
Mereka tak minta di kawasan Mekah, di kawasan Madinah itu mereka tak minta, tak perlukan bantuan, mereka tak minta. Mereka perlu bantuan tapi mereka tak minta. Itu kumpulan pertama. Yang kedua al-mu'tar, iaitu mereka yang meminta-minta. Ya, jadi dua kumpulan ini adalah dua kumpulan yang diberikan bantuan dalam peristiwa Hajj. Kalau kita perasan sebenarnya di sini betapa Hajj ini bukan sekadar amalan personal, tetapi dia memberi peluang ekonomi, memajukan tahap kehidupan bagi kawasan di Mekah itu sendiri. Kadzalika sahharnaha, itu kami mudahkan lakum la'allakum tashkurun. Allah mudahkan urusan bab unta tadi tu, ya, pasal kalau unta dia tak boleh, dia tak macam ayam Ustaz. Kan Ustaz pun ada pengalaman kan, sembelih ayam, sembelih lembu dengan sembelih unta. Unta Ustaz pernah sembelih Ustaz? Unta belum. Tak belum lagi. Unta dia bukannya dibaringkan macam kambing dibaringkan di sisi, tak ada. Dia besar. Al-budan ini lagilah besar dengan dia punya badan dengan dagingnya yang padu. Jadi tidak dijatuhkan. Jadi disembelih sambil berdiri Ustaz. Yeah. Dia sambil berdiri. Jadi kalau katakan dalam peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih ini, mungkin unta-unta biasa mungkin dia lari ke liar sikit, tapi pada waktu zaman Nabi, antara mukjizat yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai karamahnya, unta offer, tawarkan dia punya lehernya untuk disembelih. Sampai tahap begitu sekali. Ya, mungkin kisah ini sebagai satu perkara yang nak menyatakan Allah mudahkan kepada Nabi, tetapi untuk kita juga bila dalam peristiwa boleh menyembelih unta, lembu, apa sebagainya ini, itu semuanya adalah sakharnaha, kami mudahkan agar kamu bersyukur. Bersyukur apa? Dapat sembelih, dapat makan, ya, dan lebih daripada itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah semua perkara ini, dan kita nak menghidupkannya. Bercakap al-budan ini Ustaz, ya, maksudnya ialah unta yang kira mahal jugalah. Mahal. Apa pelajaran untuk kita? Kita dah bincang-bincang ni kan. Kita bukan nak pergi haji lagi ni kan. Tapi apa yang pelajaran kita, kalau tuan-tuan kita berada pada waktu hari raya Korban. Ya. Kalau kita nak korban, janganlah korban pilih package, tengok saya ambil yang paling murah sekali lah, kan, yang ayam, bukan ayam, kambing yang paling murah, saya ambil yang ini saja. Mindset yang dibawakan dalam ayat 36 ini adalah mindset cara berfikir orang muhbitin. Muhbitin apa maksudnya? Iaitu razaqnahum yunfiqun. Dia ada mindset rezeki saya mesti infakkan. Saya nak bagi yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bahawa saya ini mempunyai taqwal qulub. Ini diceritakan sekali lagi pada ayat 37 di mana Allah mengulang perkataan takwa pada ayat yang ke-37. Kita baca sekali lagi agar kita jangan lepas pandang Ustaz. Yeah. Kadang-kadang rasa alah korban, tekan je kan. Tet dekat internet saja dah, kan. Easy kan. Tetapi di sebalik itu kita kena ingat, ketika kita klik itu, ketika kita bayar itu, hati kita mesti hadir dengan takwa. Ya Allah, walaupun 1-2 klik terus sahaja korban dekat Somalia, dekat Vietnam dan sebagainya, mudah zaman sekarang, ya. Walaupun kalau boleh kita tengok depan-depan mata kita di masjid dan sebagainya, itu lebih baik pasal nak melahirkan jiwa takwa pada ayat 37. Kita baca sekali lagi. Silakan. Masya-Allah Ustaz. Saya pengalaman juga kalau buat budak korban ni, walaupun pihak jemaah masuk dengan mewakili pihak masjid pengurusan, kita akan pergi 2-3 kali ke kandang. Untuk apa? Nak memastikan lembu yang kita pilih lembu yang paling baik, terbaik. Dari sudut tidak ada cacatnya, dari sudut dagingnya banyak, lembu yang terbaik, yang tidak terlalu, mungkin ada yang dah lama sangat. Betul. Kita nak yang terbaik kerana kita nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ustaz sebut yang terbaik, dan bukan sekadar nak makan tu. Betul. Sebab kita ibadah, macam Ustaz sebut, ibadah. Yang penting nak ibadah, nak hidupkan syiar itu lebih utama. Dan memang hebatlah dalam ayat kita nak baca ni 37 ni, ada perkataan takwa dan Allah tutup dengan muhsinin. Inilah martabat dalam Islam ni. Amat tinggi Ustaz. Islam, iman, ihsan. Masya-Allah. Kita baca, Ustaz Faz tolong beri pencerahan insya-Allah pada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله. Daging haiwan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang al-muhsinin, orang yang cemerlang, yang buat terbaik dalam kehidupan. Jadi ini adalah satu ayat yang mencerahkan kita, Ustaz ya. Sebenarnya bila kita berkorban, bila kita pergi ke haj, sebenarnya korban itu bukanlah dagingnya yang sampai pada Allah, tapi takwa. Maksudnya kita nak berkorban di Malaysia, kita pergi haji itu kena pastikan duitnya itu adalah cukup halal. Cukup halal maksudnya jangan ada sumber rasuah, jangan sumber pergi kerja 4 jam tapi bayaran gaji 8 jam. Semua perkara itu perlu kita jaga agar apa? Bila pergi haj, bila kita buat korban itu takwanya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dan lebih daripada itu Allah cakap kadzalika sakharaha, itu Allah mudahkan ya kepada binatang-binatang tersebut untuk dikorban. Kita perlu sentiasa takbir ala ma hadakum, atas hidayah. Ini takbir kedua. Kalau yang pertama Ramadan, Ustaz ya, habis Ramadan kita pun diminta untuk takbir kerana kita dapat berpuasa. Tapi kalau kita dapat berkorban, kita takbir sekali lagi, itu maksudnya raya haji lah tu ya. Tapi apakah semangatnya? Semangatnya kerana kita dapat hidayah untuk berkorban. Kita dapat hidayah untuk kita membina takwa. Dan di hujung itu Allah cakap wabasyiril muhsinin, berikan tahniah kepada orang-orang yang ihsan, iaitu dia buat yang terbaik, Ustaz ya. Dia ada harta sikit-sikit, dia kumpul 10 sen korban pada raya haji. Wabasyiril muhsinin. Orang ni kumpul duit toreh getah daripada bekerja, akhirnya pergi haji. Wabasyiril muhsinin. Orang ini sama level dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang melalui pahit getir dalam kehidupan, digelar muhsinin. Di sini orang yang pergi haji, orang yang membuat korban, digelar muhsinin. Kita mesti rebut peluang ini, tapi kena rancang pengurusan keuangan kita dalam kehidupan seharian. Dan ayat 38 Allah menyatakan bahawa Allah tidak suka kepada siapa? Kepada orang yang khawanin kafur. Allah menemplak kepada orang musyrik di Mekah. Mereka ini setiap tahun dapat banyak manfaat daripada haj, jadi kaya, dapat macam-macam, tetapi mereka ni khianat kepada perjuangan Nabi Ibrahim. Mereka kata sahaja mereka jaga Kaabah, tetapi mereka bila tidak mentauhidkan Allah, mereka khianat. Dan kafur apa maksudnya? Dah dapat macam-macam ya, dapat kekayaan, maksudnya sepanjang sejarah di Mekah itu mereka kaya kerana ada haj, ada Baitullah Al-Haram, tetapi mereka kufur pada nikmat Allah tersebut. Yang kita harapkan kalau kita selalu dapat banyak manfaat nikmat dalam hidup kita, kita jangan khianat kepada perjuangan Nabi Ibrahim. Kita perlu teruskan membawa pada resolusi kita halaman 336. Pertama, jaga diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa jadi orang yang muhbitin, tunduk patuh pada ayat 34-35, dan kita bina takwa dengan amalan yang dibuat, bukan hanya fokus pada luarannya sahaja. Kita berdoa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurnialah kepada kami keberkatan, ya Allah. Kurnialah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami melakukan amal saleh, ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah ibadat haji dan umrah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan dan ruang bagi kami untuk menjaki ke Baitullahil Haram, ke rumah-Mu, ya Allah, ke Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, ya Allah. Terimalah kami sebagai tamu-Mu lagi, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah takwa yang kuat dalam diri kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang sentiasa bersyukur, ya Allah.
Jadikanlah kami, golongkanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat riak ya Allah. Bersihkanlah kami daripada sifat munafik ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan yang rahmat-Mu ya Allah. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan murka ya Allah. Ampunkanlah salah silap dalam kami melakukan perkara kebaikan ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau kira ya Allah di sisi-Mu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima ya doa kita Ustaznya, dan kita ingin membina ya masyarakat pemimpin yang tidak khianat. Macam mana dengan melembutkan hati-hati yang ada dengan takwa. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu perjuangan. Tuan-tuan, infak sebenarnya itu adalah membina muhbitin, membina jiwa yang lembut, hati yang lembut. Hati lembut tidak mudah, tidak akan berkhianat dan kufur, sebagaimana ayat 38 yang dinyatakan. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini, dan insya-Allah pada pagi esok juga pada jam 6 kita bertemu halaman seterusnya. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.